Assalamualaikum semua. Jadi hari ini kita nak tengok macam mana nak jawab soalan fizik secara ringkas lah. Teknik menjawab soalan secara ringkas. Jadi saya namakan ni, teknik ni adalah 5 step Figo yang melibatkan. Step pertama adalah kita perlu fahamkan soalan tersebut, iaitu fahamkan soalan di mana soalan yang dikeluarkan itu perlu difahami terlebih dahulu dengan cara baca, melakar, melukis dan sebagainya. Manakala yang kedua adalah kita mencari info ataupun maklumat yang terdapat di dalam soalan, sama ada dinyatakan atau tidak dinyatakan dalam soalan. Yang ketiga, kita menggunakan rumus ataupun memilih rumus yang bersesuaian dengan info ataupun maklumat yang ada tadi. Dan yang keempat, kita menggunakan gantian. Gantikan info ke dalam rumus yang bersesuaian. Semasa penggantian, pastikan juga kita mengambil kira unit-unit SI ditukar terlebih dahulu. Yang kelima, pastikan unit ada ataupun terdapat pada jawapan anda. Kita tahu bahawa heat supply adalah positif, tetapi di sini diberi negatif. Jadi kita perlu menggunakan apa yang diberi oleh soalan. Jadi soalan yang pertama, kita cuba selesaikan. The work done to the gas from J to K. Selepas kita fahamkan soalan dan kita dapatkan info yang berkenaan, kita pilih rumus yang berkenaan. Jadi rumus yang sesuai adalah rumus first law of thermodynamic, di mana delta U equal to Q minus W. Jadi untuk work done from J to K, jadi kita gunakan subscript dia J to K. J to K. Okay. Jadi untuk proses J to K, prosesnya adalah same ataupun constant temperature. Jadi proses constant temperature ni kita tahu bahawa constant temperature adalah proses isoterma. Jadi kalau isoterma bermaksud delta U adalah sama dengan 0. Jadi kita boleh selesaikan soalan tersebut di mana delta U J to K equal to 0. Q adalah negatif 110. Manakala word adalah yang kita ingin kira. Jadi word sama dengan J to K sama dengan negatif 110. Gantian menggunakan unit SI. Akhir sekali yang step kelima iaitu unit pada jawapan akhir juga joule. Soalan yang kedua, the change in internal energy of the gas from K to L. K to L prosesnya adalah isokorik. Jadi yang ni info daripada soalan yang secara tersirat. Kita tidak dinyatakan, tapi kita kena tahu bahawa isokorik word KL sama dengan 0. KL equal to 0. Jadi untuk cari delta U untuk KL, Q KL, word KL equal to 0. Jadi kita boleh gantikan QKL diberi negatif 160 joule. Jadi gantian. Pastikan gantian tu unit SI joule dan jawapan akhir juga menggunakan unit SI joule. Untuk yang ketiga, change in internal energy of the gas from the adiabatic process from K to M. Kita tengok daripada soalan tersebut, adiabatic process. Kita dapat info di sini, adiabatic process from M to K bermaksud adiabatic Q-nya adalah 0. Jadi kita pilih soalan ataupun rumus menggunakan rumus first law of thermodynamic. Delta U MK equal to Q MK tolak word MK. Oleh kerana adiabatic, Q-nya adalah sama dengan 0. Manakala word MK adalah merujuk kepada M to K melalui laluan MJ dan JK. Lihat pada MJ di mana volumenya adalah constant. Jadi proses di sini adalah isokorik. Bila isokorik, terus kita dapat maklumat bahawa worknya adalah work MJ equal to 0. Jadi kat sini worknya sama dengan 0. Jadi work yang kita ada hanyalah proses JK. Proses JK kita dah kira pada soalan 1 tadi, iaitu negatif 110. Dan kita masukkan dalam ini, kita akan dapat positif 110 joule. Pastikan unit joule pada jawapan akhir. Pergi pula kepada soalan yang kedua, itu soalan nombor 6. Yang pertama,
cuba kita fahamkan soalan di mana a ball of mass m move with constant v in horizontal circular path of radius r. The ball is attached to a string of length 24 cm and made conical pendulum. Ada yang pertama, sketch free body diagram. Di sini kita kena pasti info-info atau maklumat yang diberi secara tersirat. Yang pertama, kita kena tahu bahawa M tadi mestilah mempunyai weight. Jadi weightnya kita lukiskan di sini. Weightnya adalah sama dengan mg dan kita ada satu force iaitu tension di sini. Jadi ini adalah maklumat secara tersirat. Jadi info ni kita kena pasti dulu. Okey. Kemudian di mana kita kena resolvekan vektor T. Kenapa kita perlu resolve? Sebab dia membuat sudut theta. Jadi bila kita resolvekan, jadi komponen X, di sini komponen X, kita resolvekan kepada komponen X dengan komponen Y. Komponen X ni adalah Tx ataupun T sin theta. Manakala komponen Y adalah Ty ataupun T cos theta. Jadi di sini kita kena keluarkan info secara tersirat yang kita tidak diberi pada soalan. Jadi macam mana info ini dikeluarkan? Info ini dikeluarkan dengan memahami bahawa soalan ini adalah berkaitan dengan centripetal force. Selepas tu, kita pilih rumus yang sesuai. Jadi untuk rumus, bahagian rumus, kita ambil komponen X ni, sebabkan dalam konsep ni, centripetal force kita adalah Tx. Jadi FC kita adalah Tx ataupun T sin theta sama dengan mv squared over r. Ini rumus untuk centripetal force. Okay. Komponen Y kita menggunakan equilibrium untuk komponen Y di mana T cos theta equal to mg. Ini adalah equation yang kedua. Di sini kita kena selesaikan equation pertama dan equation kedua. Jadi rumus yang kita ambil ni kita perlu mudahkan di mana kita bahagikan pertama dan yang kedua, di mana T walaupun tidak diberi kita boleh cancel, M juga kita boleh cancel. Jadi kat sini kita ada V equal to sin over cos kita dapat tangent theta, manakala RG kita pindahkan ke sebelah kanan. Square root kita punca kuasa 2. Okay. Ini adalah persamaan yang kita derive daripada dua persamaan tadi. Okay. Masalah di sini kita perlu tahu radius. Mengikut equation tersebut, radius kita perlu gunakan segitiga secara geometri. Jadi di sini radius ataupun R ni boleh ditentukan menggunakan sin. Sin theta equal to R over L. Jadi R equal to L sin theta. Jadi di sini diberi 24 sin 30. 24 ni cm. Jadi kita tukarkan dia kepada pastikan untuk gantian kita pastikan ditukar kepada unit SI di mana di sini adalah 0.24. Jadi kita dapat sini 0.12 meter. Kita gantikan dalam equation 0.12 G 9.81 dan tangentnya adalah 30. Dan kita boleh selesaikan. Jawapannya adalah 0.844 dan pastikan untuk akhir unit dia mesti unit SI iaitu meter per second negatif 1. Jadi bolehlah kita mengira V. Itulah dia kaedah yang sharingkan lah untuk menjawab pertanyaan. Jadi ingatkan semula 5 step ni melibatkan faham, cari info yang sesuai, memilih rumus yang sesuai, ganti dengan unit SI dan juga pastikan ada unit pada jawapan. Sekian saja. Selamat jawab pertanyaan.